Lembah Kelang 91.5 FM. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Luke dan Pian pada waktu ini. Kita dah sampai ke 9.33 minit pagi dan kita nak jemput tetamu kita yang seterusnya, Pian. InsyaAllah untuk tajuk perbincangan bahasa sendi tamadun bangsa, ayahanda kita yang sudah pun bersedia di hujung talian, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, pengerusi Lembaga Pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka, merangkap pengarah Institut Tamadun dan Alam Melayu ATMA UKM. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah, Luke dan Pian. Kita ada pantun lah, Prof. Alhamdulillah. Merah delima si bunga raya, rendang berbunga di samping sana, hati merindu tertanya-tanya, apa khabar ayahanda di sana? Alhamdulillah sihat adanya. Sihat ya? Alhamdulillah. Saya hari ni ambil semangat Prof ni. Itu Saya pakai tu. tanjak sebab ambil semangat Prof Datuk Seri Yeah. pagi ni. Tak apalah, Betul. saya hari ni tak bertanjak, tapi saya tetap meraihkan Prof juga. Okey, untuk kita InsyaAllah. bercakap tentang tajuk kita hari ni, bahasa sendi tamadun bangsa. Suka saya, Prof, dengan perkataan bahasa sendi tamadun bangsa ni. Ia melambangkan bagaimana percantuman antara kita ni dapat membangunkan bangsa kita. Jadi pada awal ini kita nak cakap tentang ialah pada 31 Ogos 1957, 7 wasiat Raja-Raja Melayu semasa kita nak mengisytiharkan kemerdekaan tu. Yang Apa yang ada dalam peristiwa ni? Okey. Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Sedikit tentang tajuk itulah, bahasa sendi tamadun bangsa. Sebenarnya itu ialah tema bulan bahasa kebangsaan ataupun waktu itu bulan bahasa dan sastra negara EBSN pada tahun 2000 saya mempengerusikan gerakan bulan bahasa dan sastra negara. Tema yang saya kemukakan ialah bahasa sendi tamadun bangsa. Dan ada lagunya. Ada lagunya ya. Itu lagu. Ya, kemudian nantilah ya. Ya, baik. Jadi berkaitan dengan bahasa sendi tamadun bangsa dalam hubungan dengan 7 wasiat diraja hari ini 7 Februari ya. Ya, itu ada kaitan rapat dengan sejarah pembentukan negara kita. Apabila kita mencapai kemerdekaan, salah satu asasnya ialah penerimaan semua penduduk yang ada di negara kita, termasuk yang ketiga itu menjadi warga British ataupun dikatakan British subjects, kata orang Jawa lah, British subjects. Iaitu tetapi mereka itu diterima sebagai warga negara secara automatik melalui prinsip yang dikenal sebagai jus soli. Dan sebagai imbangan sedikit, bukan membalas budi, tapi sebagai imbangan sedikit, maka pemimpin-pemimpin bukan Melayu, itu ketika itu orang Cina dan India, menerima beberapa peruntukan yang berkaitan dengan asas Melayuan sebagai tonggak kenegaraan. Iaitu termasuklah soal kedudukan Raja-Raja Melayu, Islam sebagai agama persekutuan, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan kedudukan istimewa orang Melayu dan hak sah kaum-kaum lain. Ini bukan soal diskriminasi, ini satu proses pembinaan negara ataupun nation building, selagi kata orang Jawa ya. Proses pembinaan negara yang berteraskan perpaduan, berteraskan asas sejarah negara kita. Dan ini dapat kita telusuri pengakuan seperti oleh Mendiang Tan Siew Sin, Mendiang Tun Sambantan, bagaimana dikatakan mulianya budi orang Melayu dapat menerima rakan-rakan mereka yang dari keturunan lain itu sebagai warga negara secara automatik. Jadi ini sejarah yang mesti difahami supaya kita tidak mengungkit bahawa yang dengan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat itu ialah sesuatu yang telah jelas asasnya, iaitu penerimaan rakan-rakan bukan Melayu dan oleh orang Melayu sebagai penduduk asal negara ataupun tanah Melayu pada ketika itu, maka terbentuk Persatuan Tanah Melayu. Terus orang Cina, orang India diterima sebagai warga negara yang sah. Ini sangat penting. Soal bahasa kebangsaan, satu daripada teras. Dan itulah maka dimasukkan dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 152, iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga sebagai bahasa rasmi. Ini sejarah yang penting yang perlu dipahami oleh generasi muda dan juga yang mantan muda lah.
InsyaAllah yang mempertahankanlah insyaAllah Ya, supaya ketamadunan bangsa itu ya, dapat dilihat menerusi bahasa. Itu yang kita nak ya, lihat dan perincikan lagi Profesor. Maksudnya untuk masa akan datang juga peradaban tak akan dibangunkan apatah lagi dikekalkan kalaulah bahasa itu tidak dapat dimartabatkan sebaiknya kan Prof. Mungkin ya. macam mana Betul. kita nak pupuk cinta kepada bahasa tamadun Mm-mm. bangsa tu. Betul lah Prof. Ya, saya pada hemat saya orang Islam dan sebenarnya orang bukan Islam juga berpegang pada fahaman bahasa itu sebagai wasilah alat terpenting dalam pembangunan tamadun. Baik dalam Betul. sejarah tamadunnya silam, kalau kita meneliti perkembangan tamadun barat yang utama misalnya ialah tamadun Yunani ataupun Greek lama, itu 500 tahun sebelum Masihi, lebih Iya. kurang begitu. Munculnya ahli falsafah seperti Socrates, Plato, Aristotle, Heraclitus, Thales dan sebagainya. Mereka sangat mengutamakan bahasa. Maka itu ahli falsafah itu bukan bercakap hanya soal falsafah, soal kosmologi, soal bahasa, soal retorik, soal tata bahasa, istilah grammar itu kan. Itu muncul pada istilah gramatikos dalam tradisi Yunani 500 tahun sebelum Masihi. Jadi pentingnya tata bahasa, pentingnya retorik, pentingnya bahasa, dan mereka juga membuat satu kajian puisi, kajian dia kata kajian poetic studies, kajian puisi itu sudah mula. Artinya kesepaduan antara bahasa dengan tamadun itu sangat jelas, dan itu kemudian disambung oleh tamadun Romawi atau Rom, dan bahkan dalam tamadun lain, tamadun Arab, India, Cina, itu semua bersendikan bahasa. Dan saya suka merujuk kepada nas kita lah, kerana dalam Al-Quran itu jelas Allah mengatakan manusia sebagai makhluk terbaik, ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu sebenarnya merujuk bukan hanya soal kesempurnaan tubuh badan fizikal, tetapi lebih banyak merujuk pada soal kesempurnaan adanya bahagian akal dan bahasa itu. Ya. Kita kata haiwan natik itu merujuk pada haiwan, tetapi haiwan bukan sembarang haiwan, haiwan yang berakal dan berfikir. Itulah manusia. Jadi kalau manusia tidak punya bahasa, manusia tidak mungkin dapat membangunkan dan mengembangkan tamadun. Dan Nabi Adam AS sebagai manusia pertama yang diciptakan Allah dan memikul taklif sebagai khalifah Allah di muka bumi, juga dikunai ilmu dan kemahiran bahasa. Di ya wa 'allama Adam asma'a kullaha, itu jelas. Itu antara ilmu kemahiran awal diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam. Juga satu isyarat pentingnya bahasa sebagai asas pembinaan jati diri atau makna diri atau identiti, dan juga sebagai asas pembangunan tamadun. Demikianlah Allah mengutuskan para rasul itu semua melalui wahyu, yang semua melalui bahasa. Jadi segala ajaran, segala pedoman, segala petunjuk, segala hukum, segala larangan dan asas-asas tamadun itu ditampilkan dalam wahyu-wahyu Allah yang kemudian dikembangkan dalam hadis Nabi dan huraikan oleh para ulama. Itulah asasnya bahasa. Sehingga kan misalnya Imam Al-Ghazali mengatakan bahasa itu menjadi ilmu permulaan yang sangat penting, mustahak. Tanpa penguasanya tidak mungkin seorang itu akan mencapai pembenaran ilmu dan juga pengembangan ilmu. Jadi itu asasnya. Dan kita melihat bagaimana dalam tamadun Melayu sendiri pada zaman silam itu sudah wujud lama sekali tamadun Melayu. Ya. Kalau menurut kajian arkeologi seperti oleh Profesor Oppenheimer, Profesor Arya Santos, oleh Profesor Wan Hashim Wantih dan banyak lagi lah sarjana yang sudah membuktikan bahawa tamadun Melayu itu sudah demikian lama, puluhan ribu tahun. Tetapi sekurang-kurangnya kita melihat sejak awal Masihi itu kerajaan-kerajaan tua seperti Khmer, Champa, Langkasuka, kemudian yang paling hebat Sriwijaya pada abad ke-7 telah pun menggunakan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun. Dan ini diakui oleh pendeta besar Buddha dari China pada abad ke-7 iaitu I Ching, yang mencatat dalam laporannya bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa pemerintahan di alam Melayu kerana Sriwijaya adalah kerajaan yang luas, jajah takluk hingga di segenting kera. Juga ada hubungan diplomasi hingga dengan Sri Lanka lama. Dan ini saya mendapat maklumat sewaktu saya berkunjung ke Arkib Negara Sri Lanka di Colombo. Ketemuan menunjukkan ini sekeping peta tua yang menunjukkan ada hubungan, tak ada kita sebut hubungan diplomasi, tapi lebih kurang begitulah, ada hubungan negara antara. Jadi kebesaran kerajaan Sriwijaya itu juga sebenarnya diwakili oleh kebesaran bahasa Melayu yang menjadi juga bahasa ilmu, bahasa perdagangan dan lingua franca. Apatah lagi sudah Islam datang, sesungguhnya bahasa Melayu itu memang menjadi bahasa tonggak semua
aspek tamadun. Apa bidang tamadun yang tidak menggunakan bahasa Melayu? Soal agama sudah pasti. Soal akidah, soal syariah, soal adab dan tasawuf, soal sirah, soal qiraah, soal kehidupan, soal munakahat, soal muamalah, itu semua dalam bahasa Melayu. Serba-serbi. Ya, serba-serbi. Bahkan undang-undang kanun hukum kanun Melaka, apalagi undang-undang 99 Perak, undang-undang Pahang, undang-undang Johor, undang-undang Siak, itu semua dalam bahasa Melayu. Ada pula misalnya kitab kitab undang-undang laut Melaka, kerana Melaka terkenal sebagai pusat perang antarabangsa, ada undang-undang itu dalam bahasa Melayu. Kemudian dalam bidang perubatan, banyak kita menguasai kitab tib, kitab perubatan dalam bahasa Melayu, pelbagai kitab dan persenjataan dalam bidang pensejarahan seperti Sulatus Salatin ataupun hikayat atau sejarah Melayu atau juga misalnya hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat Aceh, hikayat Patani, Tufatul Nafis, pokoknya banyak hal sejarah itu dalam bahasa Melayu. Dan yang juga sangat menarik pada hemat saya adalah soal hubungan diplomasi. Sebagaimana yang terbukti dengan adanya ribuan warkah ataupun surat dalam tulisan Jawi, berbahasa Melayu tulisan Jawi, dan perjanjian-perjanjian perdagangan ataupun hubungan diplomasi antara kerajaan-kerajaan Melayu dengan kerajaan asing seperti Belanda, Portugal, Spanyol, Inggris. Dan itu bukti terang di depan mata kita kerana terdapat di British Library, terdapat di Leiden University, terdapat di Kerajaan Negara. Ya, warkah-warkah dan perjanjian menunjukkan ada hubungan diplomatik dengan menggunakan bahasa Melayu. Jadi itu sangat penting. Dan kita melihat juga bagaimana saya katakan dalam perkembangan tamadun barat sendiri, mereka sangat menjaga bahasa mereka. Pada zaman keagungan tamadun Islam, khusus pada zaman Abbasiyah sebagai contoh, mereka mengambil ilmu falsafah, ilmu kemanusiaan, ilmu sosial, ilmu sains, tabi'i, dipindahkan ke dalam bahasa mereka. Mereka tidak mengajarkan dalam bahasa Arab, tetapi mewujudkan sejumlah pakar terjemahan bahasa Arab supaya dapat dipindahkan ilmu ke dalam bahasa mereka. Apa tujuannya? Tujuannya kerana mereka menyadari bahawa ilmu hanya dapat disampaikan berkesan dalam bahasa ibunda ataupun bahasa bangsa itu. Ini penting. Jadi kita harus melihat bahasa sendi tamadun bangsa dalam konteks mengimarahkan bahasa yang telah digunakan oleh Allah SWT. Itu juga jelas dalam misalnya surah Ar-Rum ayat 22. Perihal Allah tanda besar Allah itu antara yang termasuk Allah menjadikan langit dan bumi, pelbagai bahasa untuk manusia, pelbagai warna kulit. Itu bukan satu ayat biasa, bukan ayat yang tak ada makna, tapi ada isyarat yang sangat jelas bahawa setiap bangsa dikunai bahasa masing-masing dan bangsa itu menanggung taklif, menanggung amanah untuk mengembangkan bahasanya. Itu fitrah, itu sunatullah. Dan ini ada terkaitlah juga dengan ayat yang biasa disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menjadikan manusia daripada lelaki dan wanita dalam pelbagai bangsa, puak, kaum, untuk lita'arafu. Lita'arafu ni saya suka menjelaskan sedikit. Melalui bahasa, lita'arafu itu proses mempelajari bahasa asing. Betul? Proses terjemahan. Jadi lita'arafu bukan sekadar saling mengenal, orang ini kulitnya demikian, orang ini bangsanya tingginya, hidungnya mancung ke tak mancung. Kalau hidung saya ni jelas lah bangsa Jawa alasannya. Serupa lah kita. Ya, lita'arafu bukan sekadar itu. Lita'arafu pada hemat saya lebih penting ialah mengenal pasti kekuatan bangsa dan tamadun lain untuk kita manfaatkan bagi mengangkat tamadun kita. Itu melalui bahasa. Itu maka proses terjemahan, proses belajar bahasa asing. Tetapi jangan sampai meruntuhkan bahasa sendiri. Kerana itu sudah bertentangan dengan sunatullah. Kita belajar bahasa asing, seperti Nabi sendiri mengupah sahabatnya, dia dapat buat terjemahan bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab itu dengan upah, dengan tujuan untuk mengambil ilmu, mengambil kekuatan daripada tamadun lain. Tetapi tidak sampai mengorbankan bahasa Arab itu sebagai bahasa utama orang Arab. Contohnya kan. Jadi itulah antara hubungan bahasa dengan pengembangan dan pembinaan pengembangan tamadun bangsa dan juga tamadun negara.
InsyaAllah itu dia. InsyaAllah. Yang berbagi dah, Prof dah menyelongkar dan membongkar sejarah ketamadunan bangsa kita menerusi Ya, bahasa Melayu yang diagungkan sejak dulu. Kita harap sampai sekarang ni kita perjuangkan. Dan macam Ayahanda Prof sendirilah sampai saat ini memperjuangkan bahasa Melayu itu insya-Allah. sendiri bersama DBP dah 4 dasawarsa, 40 Ya, 4 dekad lah 40 kiranya 4 kan. tahun. dekad Ya, kiranya. 40 ya, tahun tau. Macam mana agaknya pada pandangan Wow. Prof sendiri, sambutannya, ya. perjuangannya dan macam mana rakyat Malaysia saat ini semangat mereka terhadap bahasa jiwa bangsa kita ni, Prof? Betul Prof. Silakan Prof. Ya, sejak Dewan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1956, setahun sebelum kemerdekaan, itu juga ada makna yang tersirat, makna yang simbolis, makna yang ada perlambangannya. Setahun sebelum kemerdekaan ditubuhkan sebuah badan bahasa sastra dan badan ilmu sebagai persiapan untuk menjadikan bahasa Melayu itu bahasa yang mampu menjadi bahasa tamadun negara, baik dari segi peristilahan, segi tata bahasa, ejaan, sebutan dan juga pengembangan ilmu dalam bentuk terbitan buku, ensiklopedia, jurnal, majalah dan pelbagai bentuk yang lain. Dan sekarang sudah melonjak ke bidang penerbitan digital, penerbitan elektronik. Dan itu saya kira usaha yang penting yang telah pun dilaksanakan oleh DBP, berteraskan cita-cita untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa tonggak tamadun negara dan juga di peringkat antarabangsa sebagai salah satu bahasa utama dunia. Kerana bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa itu bukan lagi satu rahsia. Pada abad 16 misalnya Belanda, Stefan Linschoten, Franco Valentin misalnya mencatat dalam buku mereka bahawa bahasa Melayu pada abad 16 itu sudah setara dengan taraf bahasa Latin dan bahasa Perancis di benua Eropah. Yang kita tahu bahasa Latin, bahasa undang-undang, bahasa puisi, bahasa ilmu, bukan juga bahasa Perancis. Itu yang mengangkat itu bukan kita orang Melayu sendiri. Kita tidak tekan lift untuk naik sendiri kan. Tapi orang barat, orang asing yang mengangkat martabat bahasa Melayu. Dan itu memang jelas begitu. Oleh sebab itu, Alhamdulillah. misalnya dalam Serah Melayu itu disebut ada 80 kumpulan etnik bangsa yang berhimpun di Melaka. Tetapi justru bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca, bahasa hubungan. Itu ada satu penghormatan besar bahasa Melayu sebagai bahasa antarabangsa. Maka sekarang bahasa Melayu dikaji, diajarkan di lebih 100 sebuah institusi seluruh dunia. Baik di Eropah, di Amerika Syarikat, di Rusia dan wilayah-wilayah di Asia Tengah, kemudian di Asia Timur, di negara China sendiri. Sewaktu saya mula bertugas di sana sebagai penjanang kursi pengajian Melayu Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia di Beijing Foreign Studies University, baru sekitar 60 bahasa asing. Saya tinggalkan sudah 80. Saya datang kali kedua sebagai penyandang kursi itu tahun 2016. Sudah lebih 100. Dan sekarang sudah 120 bahasa asing termasuk bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu sendiri sudah mula diajarkan sebagai bukan saja kursus bahasa Melayu tetapi sebagai kursus ijazah bahasa Melayu selama 4 tahun dan paling tidak sebagai diploma bahasa Melayu 3 tahun itu di 16 buah IPT di negara China. Jadi artinya jadi di Jepun juga. Di Jepun walaupun bukan kursus ijazah ada belasan juga universiti di Korea Selatan sendiri. Di Eropah saya katakan misalnya di Universiti Goethe Universität Frankfurt Jerman, di Hamburg University Jerman, di SOAS London University. Pokoknya bahasa Melayu, sastra Melayu, tamadun Melayu itu dipelajari di sedikit. Mengapa? Itu buktinya bahawa ada nilai keantarabangsaan yang tidak dipelajari oleh orang asing. Kalau tidak, untuk apa mereka mempelajari bahasa dan tamadun Melayu? Tentu ada rahsia tertentu. Dan ini jelas apabila UNESCO misalnya menganugerahkan beberapa karya besar kita. Misalnya dulu Su'alatus Salatin, Ikai Hang Tuah sebagai antara warisan dunia. Kemudian kitab Bedil, itu mengenai persenjataan. Surat-surat Sultan Kedah, itu sebagai bukti bahasa Melayu menjadi bahasa diplomasi kan, seperti saya katakan. Dan Pantun tahun 2019 juga diterima sebagai antara warisan dunia. Ini semua membuktikan bahawa tamadun Melayu tamadun yang diangkat di peringkat antarabangsa. Tetapi jangan kita lupakanlah, jangan kita lupakan peranannya di peringkat negara supaya kekal peranan bahasa Melayu sebagaimana pada zaman Kesultanan Melayu dahulu di Melaka, di Aceh, di Kalimantan, di Fatani dan pelbagai pusat tamadun yang lain, Johor Riau Lingga.
itu supaya peranan bahasa Melayu dipertahankan bukan sekadar kerana namanya Melayu, tetapi kerana itulah bahasa yang ditakdirkan Allah sebagai wasilah pembangunan tamadun, dan itu diterima. Apabila Islam datang misalnya memperkenalkan tulisan Jawi, ini satu lagi bukti, maka tulisan Jawi itu bukan hanya digunakan untuk bahasa Melayu. Saya mewarisi sebuah kitab warisan almarhum ayah saya, itu bahasa Jawa, tetapi ditulis dalam tulisan Jawi. Ada juga bahasa Bugis menggunakan tulisan Jawi. Ada juga bahasa Sunda menggunakan tulisan Jawi. Jadi ini artinya Islam datang memperkenalkan satu bentuk tulisan Melayu, iaitu tulisan Jawi, atau di Indonesia dikatakan tulisan Arab Melayu, itu sebagai satu penyatuan umat dan merentas etnik. Bukan hanya orang Melayu yang ada di Riau atau di tanah Melayu, tetapi merentas etnik yang ratusan jumlahnya. Itu sangat penting peranan bahasa Melayu sebagai penyatu. Jadi sebagai penyatu ya, oleh sebab itu dalam konteks negara kita, bahasa Melayu ini jangan dilihat sebagai milik orang Melayu. Dan orang Melayu pun tidak perlu mendakwa demikian. Orang yang bukan Melayu pula jangan pula melihat bahasa Melayu ini bahasa orang Melayu. Bahasa semua yang biasa diungkapkan dengan ringkasan yang sangat mudah, iaitu semua pemilik MyKad dan MyKit itulah pemilik bahasa Melayu. Ya, tak kira itu Iban Kadazan, Nurul, orang Sungai, orang Laut, orang asal, orang tak asal, asalkan memegang MyKad dan MyKit, itulah pemilik bahasa Melayu. Ya, asalkan memegang MyKad, itulah pemilik bahasa Melayu. Okey, Prof, kita nampaknya dah sampai ke hujung Prof sebenarnya perbincangan kita pada hari ini. Itulah seronok kami mendengarkan. Betul. Jadi sebelum kita berakhir sikit Prof, macam mana Prof melihat penyiaran ataupun komunikasi seperti Radio IKIM ni kan dapat membantu untuk mengembangkan lagi bahasa Melayu sikit Prof. Ya. Media, terutama penyiaran ni memang sangat penting. Kita tahulah dalam analisis dikatakan media ni sektor ketiga sudah politik ekonomi yang sangat berpengaruh pada masyarakat dan pembangunan tamadun. Oleh sebab itu saya berdoa dan berharap mudah-mudahan rakan-rakan dalam bidang penyiaran menjadikan bahasa Melayu sebagai tonggak tamadun melalui siaran yang baik, yang beradab, yang sopan, dan mengimarahkan bahasa Melayu dalam semua kesempatan. Kita tidak menafikan ada keperluan sekali menggunakan bahasa asing untuk tujuan tertentu, tapi keutamaan ialah bahasa kita, dan ini fitrah saya katakan, sunatullah. Jangan sampai Allah mencabut nikmat itu kerana kita tidak mensyukuri nikmat bahasa Melayu sebagai bahasa yang dianugerahkan kepada kita. Dan moto yang biasa saya katakan, bahasa kita, tanggungjawab kita. Baik dalam penyiaran, baik dalam apapun, semua orang rakyat Malaysia hendaklah menjaga atau menjadikan bahasa Melayu sebagai tanggungjawab tiap-tiap orang, tanpa tak semesti orang bekerja di rumah bahasa pusaka. Bahasa hanya 800 orang saja. Tak mungkin. Jadi ada 32 juta, ini semua mesti mengangkat bahasa Melayu. Selain 800 orang yang ada di rumah bahasa. Amin. Baik, terima kasih banyak Prof. Sama-sama berjuang. Kan atas pengusian ini dan itulah kita bertajuk hari ini adalah Bahasa Seni Tamadun Bangsa, Profesor Datuk Seri Dr. Awang Sarian, Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Merangkap Pengarah Institut Tamadun dan Alam Melayu ATMA UKM. Kita doakan semoga Allah Ta'ala sentiasa mengurniakan keberkatan untuk Prof. Kuat memperjuangkan bahasa Melayu itu, insya-Allah seantero dunia, insya-Allah Prof. Doa saya juga untuk IKIM. Amin. Insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Ayahanda Prof. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Alhamdulillah. Itu dia sama-sama. Itu dia perkongsian kita untuk hebahan pagi ini. Istimewa sangat-sangat, memberi satu suntikan semangat dan nasihat pada kita semua berkaitan dengan kita memartabatkan bahasa kita. Baik, kita dah sampai ke penghujung untuk Warna Pagi hari ini. Terima kasih kepada semua kerana terus setia bersama kami. Mohon maaf segala sebarang kekurangan dan kita akan menutup kita punya tirai pada hari inilah. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah. Dan kita jumpa esok insyaAllah. Yang baik dari Allah Ta'ala, kurang silap khilaf itu kekurangan kami. Mohon ampun dan maaf semuanya. Jumpa lagi. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tawaran